La ni berdasarkan perangkaan tahun 2017, lama. Boleh dikatakan setiap 40 saat ada orang bunuh diri. Tuan-tuan baca surat khabar. Setiap 40 saat. Saya bercakap bagi saya minit 5-6 orang dah bunuh diri dah. Tu perangkaan la ni tahun 2017. Ni dah 2020, dia makin naik lah, dia tak turun. Tak cukup yang tu. Zaman dululah, saya tahun 90-an sekolah rendah, awal tahun 2000 saya sekolah menengah, awal 2000 sikit lagi saya masuk diploma dan degree. Susah nak dengar pelajar mengalami tekanan. Berdasarkan perangkaan 2018, setiap 10 orang ada seorang hak sakit jiwa. Dalam ni ada kira 1, 2, 3, 4, 5 ada seorang. 1, 2, 3, ada seorang. Ada. Dia kira lalu betul. Tapi dalam ni tak ada lah, sebab dia ni ubat dia duduk kat masjid. Adalah jawapannya tu sekali lagi. Tapi cerita dia zaman lah sehingga kan dikira sampai tahap macam tu. Every 10 people there's one yang akan ada penyakit depression. Depression sebab kerja, depression sebab belajar, depression sebab hidup. Ada yang ni zaman lah. Maka saya yakin dan percaya pihak masjid sangat prihatin buk mai tajuk ni kita bincang. Jadi celikkan hatimu jangan sampai mati. So soalannya timbul, betulkah hati ni kalau kata celik lawan dia buta, kalau kata hidup lawan dia mati? Betulkah hati ni boleh buta dan boleh mati? Jawapan dia betul. Boleh. Kajian siapa? Bukan kajian. Dia adalah ayat Quran. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu. Allah kata dalam surah Al-Mulk, bukan ayat dia, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah aku yang buat ciptaan ni? Pengetahuan aku tentang ciptaan ni sangat halus, kata Allah. Allah buat kita, Allah tahu kita ni kena troubleshoot ke tak kena troubleshoot, kita boleh haywire ke tak boleh haywire. Kalau bahasa kita yang biasa, kita ni boleh short sikit ke tak boleh short sikit, hak ni boleh terbakar ke tak boleh terbakar, Allah tahu. Jadi Allah habaq dalam Al-Quran, Allah kata dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-46, Allah Ta'ala kata فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَا تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Apa dia? Dan demikian itulah mereka tidak buta mata yang ni, sebaliknya mereka buta mata yang ada di dalam hati mereka yang duduk di dada mereka. Allah yang habaq. Hati boleh jadi buta dan boleh mati berdasarkan hadis Nabi au kama qal. Nanti balik tuan-tuan semak balik hadis Nabi. Nabi kata apa? Apabila seorang anak Adam itu buatkan satu kesalahan, maka Allah akan letakkan pada dia satu noktah titik, pum, warna hitam dalam hati dia duduk. Bila dia buat lagi, Allah titik. Bila dia buat lagi, Allah titik. Bila dia buat lagi, Allah titik. Maka titik hitam itulah akan menjadikan hati dia terus jadi gelap dan tertutup. Sekali lagi, berdasarkan hadis ni, maka betul hati boleh mati, hati boleh buta. Satu soalan, buta dan mati ni kan kalau bahasa kita penyakit. Maknanya bila sampai satu ni berlaku penyakit kat dia, teruk mati dia. Adakah hati berpenyakit? Ya, jawapan dia betul. Hati boleh sakit.
Disebabkan sakit dia boleh bawa sampai kepada mati. Disebabkan sakit dia boleh bawa sampai buta. Siapa bagi tahu? Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran. Soalan, berapa kali ayat dalam Quran menceritakan hati manusia boleh sakit? Jawapan dia, 11 kali dalam Quran Allah Ta'ala gunakan perkataan fi qulubihim marad, hati mereka sakit. Ada 11 kali tempat Quran. Makna Quran kalau sebut sekali tu pun dah penting. Tahu-tahu bab hati ni Allah sebut 11 kali. Hati rupanya boleh sakit. Maka sangat pentinglah hari ini kita semua duduk sebentar. Maaf saya guna istilah dulu. Kalau saya tak betul ke apa, tegur. Ataupun kalau ada tuan-tuan nak bagi pandangan, kita share. Apa dia? Saya rasa dah sampai masa kot kita kembali seperti bukan kehidupan, tapi cara hidup macam mana orang-orang tua kita yang terdahulu, zaman atuk kita. Bukan sahaja mereka ada yang ni. Ni dulu ni susah nak tengok. Lah ni dah banyak dah di Malaysia ada orang pakai yang ni. Di tangan mereka ada tasbih dan menjadi budaya di negara kita. Suatu ketika dahulu, zaman tok kita. Sebab apa? Bila kita bincang tajuk ni, kita tak boleh lari daripada kitab. Satu kitab namanya Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi. Ini nama dia, pengarang kitab. Kalau tuan-tuan pi Mekah lah ni, tuan-tuan turun pi dekat hotel dia, ada satu hotel nama Hotel Darul Iman. Kalau tuan-tuan tengok kat tepi, tuan-tuan pi jalan hujung dia, tuan-tuan tengok dia tulis Safwah Royal. Dia tulis kat situ. Makna kalau tuan-tuan duduk dekat dataran sebelum masuk Masjidil Haram, dataran tiles warna putih itu, tuan-tuan tengok menara jam tinggi tu, besar tu. Satu bangunan, cermin dia warna biru, dia ada macam TV besar tu duk buat iklan. Yang tu bangunan Safwah Tower. Depan dia ada satu tiang lampu. Depan dia ada satu tiang lampu. Bila ditanya kepada orang yang duduk di situ, mereka kata kawasan tiang lampu itulah rumah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi, yang biasa antara tempat pertama Tok Syekh ni mai belajar ilmu agama Pendang Kedah. Tok Syekh ni umur kitab tu sampai kita sekarang lebih kurang 64 tahun umur kitab tu. Jadi balik 64 tahun dulu, sebelum mereka musnah, sebelum mereka buat bangunan jam apa semua tu, ada rumah mengajak di Masjidil Haram Tok Syekh ni, yang mengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dan dalam kitab ni dia cerita banyak cerita tentang macam mana nak ubat penyakit hati. Baik, saya ulang sikit. Ambil balik 60 tahun sudah, 1948, tahun 1930. Zaman tu bukan sahaja tok-tok guru dan masyarakat Marahain tanah Melayu, ada ridak, ada serban, ada kopiah, ada kain pelekat. Mereka juga ada tasbih dan amalan zikir yang mereka buat. Disebabkan itulah bila berlaku apapun di negara kita ketika itu, rakyat sangat tenang dan biasa-biasa sahaja kerana hati mereka kenyang. Dia kena ada amalan zikir, tuan-tuan.